forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir menjawab pelbagai kritikan terhadap perombakan kabinet yang baru ini. Sebelum tu saya baca detail sikit kat Malaysia kini ni. Tiada tempoh bulan madu untuk anggota kabinet PM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi peringatan kepada semua anggota kabinet termasuk yang baru dilantik bahawa tidak ada tempoh untuk berbulan madu. Sebaliknya mereka perlu terus menjalankan tugas menyelesaikan masalah rakyat. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan jawab komen macam biasa. Hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mempengusikan mesyuarat Jemaah Menteri pertama selepas rombakan kabinet berlaku. Saya nak jelaskan kepada saudara, dalam rombakan kabinet yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, banyak orang kata macam-macam. Saya nak jelaskan saudara, mewakili Parti Keadilan cuma ada 8 menteri dan 6 timbalan menteri saudara. Dari Parti Keadilan, 8 menteri yang dilantik dan 6 timbalan menteri. Sementara itu daripada UMNO Barisan Nasional, 7 menteri dan 7 timbalan menteri. Artinya 7 campur 7, 14. Saudara, Parti Keadilan juga 14. Parti DAP cuma ada 5 menteri dan 5 timbalan menteri. Macam mana kata kita pula menjilat benda begitu? Amanah 2 menteri dan 2 timbalan menteri. Di Sabah, saudara, menteri daripada JRS dan UPKO ada 2 orang. Timbalan menteri ada 2 orang. Itu dari Sabah, saudara. Dan wakil daripada teknokrat, yang orang tak ada berparti, iaitu 2 menteri, 1 timbalan menteri. Sementara daripada gabungan Parti Sarawak DPS, 5 menteri dan 6 timbalan menteri. Inilah gabungan menteri dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi di mana letaknya dikatakan bahawa UMNO ini menjilat orang itu, menjilat orang ini? Ini jelas daripada yang saya dapat, yang terjemah daripada apa yang dilakukan dalam rombakan kabinet dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini mereka sudah pun mengadakan mesyuarat pertama, mesyuarat kabinet. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berpesan, dia kata musim bulan madu tidak ada. Semua menteri masuk hari ini, terus clock in, bekerja dan melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan oleh rakyat. Saya nampak beliau serius, saudara. Jadi sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. So dia mengatakan bahawa kehadiran barisan kepimpinan baru dalam kabinet kerajaan perpaduan pasti akan merancakkan lagi usaha untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat dan negara selaras dengan gagasan Malaysia Madani. Itu kenyataan Presiden UMNO yang juga selaku Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau begitu yakin kerajaan yang dibentuk kali ini lebih mantap, saudara. Dan beliau mengharapkan keikhlasan pada setiap mereka yang dilantik sebagai menteri. Saya nak bagi tahu, saudara, menteri ini, degree mereka sebagai menteri, tak kisahlah kau pegang menteri apa pun, tapi anda adalah menteri. Dan anda akan membuat sebahagian daripada keputusan dalam kabinet. Ini masalah kadang-kadang orang dilantik menteri kesihatan. Tukar menteri kesihatan pada menteri wilayah. Oh, turun pangkat. Bukan, saudara. Tidak. Kalau dia masih lagi bergelar sebagai menteri, artinya kuasanya kuasa menteri. Itu perlu dipahami. Kementerian mana pun, macam orang bertanya pada saya, kenapa Datuk Jogani, Datuk Johari Ghani dilantik sebagai Menteri Komoditi dan dia sepatutnya dilantik sebagai Menteri Kewangan dulu. Saya kata sama saja, saudara. Sama, jawatannya adalah sebagai menteri. Cuma portfolio saja. Tapi setiap keputusan yang diambil dalam mesyuarat mingguan, semua menteri ada. Mereka akan membuat keputusan secara sebulat suara. Ini keadaannya, saudara. Saya haraplah kita faham benda ini. Janganlah kita terperangkap dengan apa yang dinyatakan. Saudara, saya begitu bagaimana Dr. Zahid Hamidi, beliau begitu optimis. Pasukan dalam kabinet berkenaan akan bekerja secara berpasukan dalam menerajui kementerian masing-masing bagi memperkasakan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan buat seluruh rakyat. Itu matlamatnya, saya. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengingatkan bahawa semua menteri, saya dipahamkan cuma yang tak hadir hari ini, iaitu Datuk Fadilah Yusof katanya menunaikan umrah di Mekah. Jadi dia tak adalah hadir, tapi yang lain semua hadir penuh. Dan mesyuarat kabinet penting.
Secara Nurhayati Hussein dia kata makin tak sedar diri mereka ni, lebih baik dia hantar pulang ke negara asal. Itu sepatutnya saya menyentuh tentang kedatangan parti. Saudara. Jangan lupa saudara, setiap menteri itu mereka ada melapaskan sumpah jawatan. Apa antara sumpah jawatan itu? Mereka akan menyimpan rahsia. Menyimpan rahsia kerajaan sebagai menteri. Dia tahu semua. Kita je kadang-kadang, dia ni jaga Kementerian Pengangkutan. Mana dia akan fokus kesihatan. Tak fikir soal kewangan. Tak fikir soal keselamatan. Tidak, saudara. Segala-galanya dibuat secara sebulat suara. Saya begitulah. Saya juga difahamkan bahawa sekarang ni jabatan yang begitu kontroversi lepas itu JCOM. Saya kini JCOM tidak lagi diletakkan di bawah jabatan PMO atau Prime Minister Office, tetapi diletakkan di bawah jabatan komunikasi. JCOM ini diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi. Demikian menurut Menteri Komunikasi Saudara Fahmi Fadzil. Perkara itu telah pun diputuskan dalam mesyuarat Kabinet yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini tadi saya. Jadi ada satu agensi yang dibawa masuk ke dalam Kementerian Komunikasi ialah JCOM. Selain itu, Institut Penyiaran, dia nak beritahu saudara, yang dijaga di bawah Kementerian Komunikasi, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, iaitu IPTA, Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran, ini RTM lah saudara, Kesepuri, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, PINAS, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, MCMC, dan My Creative Venture. Kekal di bawah Kementerian Komunikasi. Itu menurut Saudara Fahmi Fadzil. Dia turut memaklumkan bahawa agensi-agensi lain seperti Perbadanan Ekonomi Digital, MDEC, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, dan MIIC Berhad telah dipindahkan ke Kementerian Digital di bawah menterinya itu Gobing Sidhu. Bagaimanapun kementeriannya, menurut Saudara Fahmi Fadzil, dia kata kementeriannya belum memutuskan mengenai status Digital National Berhad. Digital National Berhad, saudara, masih dalam perbincangan dan akan diputuskan kemudian. Saudara. Baik, saudara. Kita melihat dari segi jemaah menteri ini agak menarik, ya, saudara. Saya melihat catatan sahabat saya, Saudara Halim daripada Bukit Mertajam. Di antara kiriman pagi tadi saya baca betul juga. Dia kata wajarlah kita renungkan di mana dalam rombakan kabinet kali ini yang dilakukan oleh Datuk Anwar Ibrahim, UMNO lah yang paling beruntung. Beliau sebagai pemerhati saja. Dia bukan ahli UMNO, dia bukan ahli keadilan, tidak. Dia tinggal di Bukit Mertajam, dia kata dalam rombakan kabinet kali ini UMNO paling beruntung. Bukan saja jumlah bertambah, malah diberikan portfolio yang penting. Tapi dia kata, saya merasakan kalau ini pun ahli-ahli UMNO masih sanksi terhadap keikhlasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, PMX dan Pakatan Harapan dan masih lagi termakan dengan dakyah palsu pihak Perikatan Nasional, dia kata saya tak tahu nak cakap apalah. Dia kata jawab sendirilah. Kalau tanya dengan saya, hantuk kepala ke dinding lah saya. Apa lagi? Diberi peruntukan, diberi kedudukan yang begitu tinggi. Apa yang boleh katanya, Saudara Halim kata, dia kata, ini Saudara Halim dia Bukit Mertajam. Dia kata apa yang boleh saya persoalkan, tak maaf saudara. Menurut Saudara Halim, apa yang boleh saya persoalkan, di manalah dia orang letak kepala pemikiran mereka. Kedudukan Perdana Menteri pun sekarang ni terlalu kukuh. Sabah dan Sarawak sudah pasti di belakang beliau. Tapi katanya beliau melihat PMX, itu Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim, sebenarnya mahu memberi peluang yang sebaik mungkin agar UMNO dapat bangun semula dengan gagah. Jadi terpulanglah pada ahli-ahli UMNO. Tapi kalau nak terpengaruh dengan cakap orang bahawa UMNO ni mencilat, AMDAP dan sebagainya, itu keadaan. Datuk Anwar Ibrahim begitu sayangkan UMNO. Dia beri peluang. Dalam keadaan kita bukan banyak mana pun, 26 kursi je wakil UMNO. Dari Barisan Nasional 230. Dan saya agak menarik, saya melihat, ini catatan sahabat kita daripada akhbar Sinar Harian. Saya terfikir betul juga, itu Nurul Huda Hussein. Dia mencatatkan, agak menarik saya. Perlu saya baca di sini, bagaimana dia membuat analisa bahawa dalam rombakan kabinet
yang diumumkan oleh Datuk Anwar Ibrahim kali ini, dia kata menyaksikan bekas pelajar ataupun alumni daripada Universiti Islam Antarabangsa dilihat seolah menguasai barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Lepasan Universiti Sohor itu kini memimpin kementerian terdiri daripada Menteri Pendidikan. Itu Fardina Sidik, dia adalah lepasan daripada UIA. Menteri Pendidikan Tinggi, iaitu Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir. Beliau bukan hanya sebagai pelajar lepasan UIA, malahan beliau adalah pensyarah di UIA dulu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, itu Datuk Armizan Muhammad Ali. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Mereka ini adalah produk daripada UIA, saudara. Sementara itu untuk timbalan menteri, saudara, yang lepasan universiti yang sama pula, iaitu timbalan menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Hasan, serta timbalan menteri Pendidikan, iaitu Wong Kah Woh. Baru saya dapat tahu dari ini, itu Wong Kah Woh juga produk daripada UIA. Jadi artinya, saudara, janganlah universiti lain cemburu, tidaklah. Tapi saya melihat produk daripada UIA begitu sudah semakin diterima, dan memanglah dia Universiti Islam Antarabangsa. Berjaya melahirkan pemikir-pemikir yang boleh dilihat mampu untuk mentadbir negara untuk masa kini dan akan datang. Saudara, dalam rombakan itu menyaksikan Fadila yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal dan Datuk Muhammad Naim antara alumni UIA yang kekal memegang portfolio sama. Dr. Zamri, Menteri Kemajuan Tinggi, Datuk Armizan, sebelum ini dilantik sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Sarawak dan Sarawak. Jadi berdasarkan semakan sinar harian, saudara, melalui beberapa sumber, rujukan di internet mendapati rata-rata menteri dan timbalan menteri berkenaan rupanya mengambil jurusan undang-undang. Don't play, brother. Rupanya mereka ini adalah lepasan dalam jurusan undang-undang. Kalau buat benda yang bukan-bukan, see you in court. Setara jangan main-main. Itu kata daripada media sinar harian. Saya ucapkan terima kasih kerana satu laporan, satu kajian yang dilakukan begitu baik. Banyak orang bertanya pada saya, siapa sebenarnya Amir Hamzah? Ini juga yang diceritakan oleh media. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa pelantikan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan sebagai Menteri Kewangan 2 dilakukan berdasarkan pengalaman luas figura korporat itu dalam bidang ekonomi dan kewangan. Bukan kaleng-kaleng, saudara. Jadi keputusan Perdana Menteri melantik Amir Hamzah selepas mengambil kira pandangan semua pihak. Selain darinya, dalam mengemudi Kementerian Kewangan, portfolio berkenaan perlu dikendalikan oleh tokoh profesional. Bukan boleh sembarangan. Portfolio itu mesti ada pasukan profesional yang kuat bagi memastikan kita, kata Datuk Anwar Ibrahim, berada di landasan tepat untuk fokus dalam meningkatkan ekonomi. Jadi pelantikan Saudara Datuk Amir Hamzah juga tanpa dipengaruhi tekanan politik, dan beliau menunjukkan kecekapan sewaktu menguruskan kumpulan wang simpanan pekerja. Saudara. Dia merupakan bekas ketua pegawai eksekutif kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan tokoh korporat yang dilantik menghormati kebebasan kabinet. Dia tidak mewakili Dewan Parti tapi atas jawatan sebagai teknokrat. Saudara. Itu gambarannya. Jadi saya melihat kemantapan. Sementara itu, saudara, ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pula, dia menyatakan bahawa dia bersedia untuk kembali berkhidmat selepas 12 bulan bercuti. Macam bercuti lah. Sebab beliau tidak dilantik dalam kerajaan yang lalu. Tapi semalam, beliau dilantik semula ke portfolio Kementerian Kesihatan. Kita mengharapkan Datuk Zul, dia bijak orangnya, saudara. Dr. Zulkifli ni, dia ahli Parlimen Kuala Selangor. Cuma kita haraplah agar masalah COVID ini dapat segera diusaikan. Sementara itu, saudara Zulkifli Hasan. Dr. Zulkifli Hasan yang diumumkan sebagai timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama dalam rombakan kabinet, beliau merupakan pengalaman luas dalam bidang syariah dan keuangan Islam. Seperti saya kata tadi, kebanyakannya adalah jurusan undang-undang, saudara. Dilahirkan di Tanjung Mali, orang Perak rupanya, saudara, pada 3 Jun 1977.
merupakan pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia dan menyandang pelbagai jawatan akademik seperti editor perundangan untuk Jurnal Malaysia Syariah dan Undang-Undang. Beliau juga merupakan panel syariah untuk Institut Pengurusan dan Pendidikan Fatwa USIM dan penyemak jurnal untuk Jurnal Antarabangsa Pendidikan Perniagaan dan Kewangan. Beliau memperoleh ijazah undang-undang dan syariah dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Sebelum menamatkan pengajian sarjana undang-undang perbandingan di universiti yang sama, selain ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Durham di United Kingdom, saudara. Bukanlah kaleng-kaleng, saudara, kedudukannya. Ya, saudara. Itu tentang kedudukan menteri-menteri yang telah pun dilantik dan kita mengharapkan Saudara Azminuddin jangan bimbang. Kita jangan bimbang pada pemangkat sebab pisau mereka semakin tumpul. Benar, saudara. Bila saya melihat barisan ahli anggota kabinet kali ini, saya mengharapkan mereka dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin dan meyakinkan rakyat bahawa kerajaan Madani ini benar-benar mampu untuk melaksanakan matlamat menangani derita rakyat. Saya masih lagi berpegang pada prinsip ataupun cita-cita yang Wak dan Sayyidina Ibrahim. Sama malam saya akan bercakap bahawa beliau mahukan bahawa semua menteri kerajaan Madani ini, kerajaan perpaduan ini yang dianggotai oleh 18 buah parti-parti politik di seluruh negara menangani derita rakyat. Matlamat pertama sekali menjelang akhir tahun ini. Menjelang bulan sekarang ni tinggal berapa hari lagi? Hari ini 12, 13 hari bulan. Tinggal lagi dalam 17 hari saja, miskin tegar mesti dituntaskan ataupun disifarkan. Itu matlamatnya. Sebab itu beliau telah pun memberi kenyataan pada semua pejabat-pejabat daerah. DO kena cari, wakil-wakil rakyat kena cari, wakil rakyat daripada perpaduan lah saudara. Daripada parti yang lain tak saya cerita lah. Kena cari kalau ada di kawasan anda, orang yang susah, yang miskin tegar. Mereka ini perlu dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Itu matlamat dan arahan yang saya dengar sejak 3 bulan lalu. Jadi sebab itu beliau bertemu dengan pegawai-pegawai daerah di seluruh negara secara diam-diam. Dalam pertemuannya beliau menyatakan tugas pegawai daerah untuk mencari warga yang miskin tegar untuk dipulihkan kehidupan mereka. Itu yang saya dapat lihat saya. Ini bagi saya lah. InsyaAllah dengan kerjasama tangan kerajaan, dengan kerjasama badan-badan politik, badan NGO, insyaAllah. Dan saudara juga, kalau ada di kawasan anda, yang terdapat warga kita yang miskin tegar, tak tahu nak selalu ke mana, Amir Hijaz Fan sentiasa menanti untuk saya wawarkan. Sebab itu kalau saya dengar kadang-kadang, sekali saya akan menyiarkan bagaimana tentang kehidupan rakyat yang perlu disantuni. Okey tuan-tuan, saya baca detail lagi kat macam kini ni. Beliau berkata anggota kabinet dan kerajaan juga dituntut untuk menoktahkan kemiskinan tegar, menguasai bidang-bidang penting, memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kemakmuran negara. Anwar berkata perkara itu antara yang disampaikan beliau dalam mesyuarat pertama kabinet baru Jemaah Menteri pagi tadi. Dalam mesyuarat ini saya tekankan tentang bidang tugas baru setiap kementerian masing-masing. Mesyuarat juga mengutus pagan buat mantan Menteri Sumber Manusia visa berkoma atas sumbangan yang telah diberikan. Okey tuan-tuan, mari terus maju kerajaan Perpaduan dan Pemilihan Ibrahim. Assalamualaikum.